Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Laila Malaika. Kisah yang bertajuk Busung. Halijah menangis melihat belakang tubuh anaknya yang berbirat. Kesan amukan suaminya, Karman. Entahkan bila panas baran suaminya itu akan hilang. Semenjak mereka berkahwin, tidak ada satu hari pun yang Karman tidak marah-marah. Seingatnya, sewaktu dia dikabarkan mengandung anak tunggal mereka iaitu Asman, hanya 2 bulan pertama saja Karman tidak naik tangan pada dia. Selebihnya, ada saja kesan lebam pada tubuhnya. Kini, anaknya pula mengganti. Karman tidak boleh menerima anak itu kerana Asman tidak seperti kanak-kanak lain. Asman anak syurga. Meski Asman tidak sempurna, tetapi Asman anak yang baik. Kau buat apa lagi tu? Kau tak makan ke? Kau tak masak? Jerkahan Karman mengejutkan Halijah yang mengurut belakang tubuh Asman sambil termenung. Jah tak masak, bang. Kenapa tak masak? Kau ni pemalas! Kau memang pemalas! Tali pinggang yang membelit pada seluar yang dipakai ditanggalkan. Halijah menjadi panik. Dia tahu sekejap lagi tubuhnya akan merasai pukulan tali pinggang itu. Aku balik! Kau tak masak! Kau tahu tak aku lapar? Kau duduk kat rumah ni buat apa? Mengangkang? Goyang kaki? Kau memang bini tak guna! Perempuan sial! Kau dan anak kau sama-sama sial! Marah Karman tanpa henti. Tubuh Halijah dibantai dengan tali pinggang. Sakit bang, sakit! Halijah mendapat habuan daripada Karman. Makanan dah habis bang. Bukan Jah tak nak masak. Barang dapur semua dah habis. Tolong jangan pukul Jah bang. Sakit bang, sakit. Jawab Halijah dalam masa menahan libasan tali pinggang dari terkena tubuhnya dan Asman. Habis? Kau kata habis? Kalau dah habis, kenapa tak beli? Jah tak ada duit. Nak hutang kedai, Pak Mut tak nak kasih lagi. Dia minta kita bayar hutang lama dulu bang. Mendengar itu, Karman menghentikan tindakannya. Dia mendengus kasar sebelum membaling tali pinggangnya ke dinding lalu beredar keluar. Halijah cepat-cepat melihat Asman. Anak itu menggigil ketakutan. Tiada suara yang kedengaran. Yang ada hanyalah air mata yang mengalir dari juring mata yang tertutup rapat. Halijah memeluk Asman seiratnya. Man, Asman, anak Man. Air sejuk dalam jug diambil, kemudian diteguk rakus.
Entah mengapa, sejak semalam tubuhnya terasa panas. Sudah banyak air yang diteguk, tetapi rasa dahaga dan panas masih tidak hilang. Seperti ingin demam. Sakit sengal pada seluruh tubuh. Mulanya Karman menganggap dia hanya demam biasa. Tetapi bila masuk hari kedua, panas serta dahaga yang keterlaluan lebih dari biasa membawa Karman ke klinik. Tetapi doktor hanya memberi ubat demam dan tahan sakit saja. Karman tidak sakit. Untuk menghilangkan panas, Karman kerap mandi. Halijah tidak berani ingin menegur bila Karman bersikap pelik begitu. Bentuk fizikal Karman juga berbeza sedikit. Perutnya semakin buncit. Dalam 3 hari saja, tubuh Karman semakin susut. Karman tidak ingin makan, tetapi yang dia mahu hanyalah air. Puas Halijah memberi Karman minum, tetapi kerap kali itu juga Karman akan meminta air. Masuk hari kelima, Karman hanya terbaring saja. Perutnya membusung tinggi seperti perempuan mengandung menunggu hari melahirkan. Halijah risau melihat keadaan Karman. Air, aku haus. Air, aku haus lah. Aku haus lah, Halijah. Aku nak air. Hal itu dikabarkan pada ayahnya, Haji Saleh. Air, aku panas. Lijah, abang nak air. Nak air, bagi abang air. Ujar Karman dengan suara yang tersekat-sekat. Halijah menangis melihat keadaan Karman. Sungguh pun Karman tidak pernah melayan dirinya baik-baik. Tetapi Karman adalah suaminya. Tetap menjadi syurganya. Ayah, tolonglah ayah. Ubatkan abang ni. Kesian Jah dan Asman. Ayah Rai, tolonglah. Lijah merayu pada ayah. Haji Saleh mesti boleh ubatkan Karman. Ayah bukan tak boleh tolong, Jah. Tapi penyakit ni tak boleh nak ubat. Kecuali apa, ayah? Cakap pada Jah, ayah. Gesah Halijah pada Haji Saleh. Karman ni hanya boleh diubati oleh orang yang menghantar penyakit tu padanya. Itu pun kalau kita tahu atau Karman tahu siapa yang hantar sakit ni pada dia. Halijah terdiam. Bagaimana mungkin dia tahu siapa? Kalau dari awal lagi dia tahu, sudah pasti sedari awal lagi dia akan mencari orang itu dan memohon minta suaminya dimaafkan. Dia tahu bukan dia seorang yang bencikan Karman. Hampir semua orang kampung tidak sukakan Karman kerana panas baran dan sombong Karman. Aku nak air. Aku nak air. Tiba-tiba, Karman bangkit dari pembaringan, menjerit meminta air. Panas dan dahaga yang dirasakan sudah sampai tahap maksima. Halijah cuba menghalang Karman keluar dari bilik, tetapi Karman menolak Halijah jatuh. Halijah menangis melihat Karman merangkak dalam keadaan bogel ke bilik mandi. Sampai saja di bilik mandi, Karman masuk ke dalam kolah. Air dalam kolah itu diminum semahunya sambil berendam. Astaghfirullahalazim, ujar Haji Saleh terkejut melihat tingkah Karman seperti itu. Halijah dan Haji Saleh memapah Karman masuk dan baring di katil. Sakit, sakit, tolong, sakit, jerit Karman perlahan. Perutnya yang membusung terasa mau pecah. Urat-urat biru hijau jelas kelihatan pada kulit perut yang menegang. Mengucap, bang, mengucap.
memeluk Halijah dalam isak tangisnya. Asman pula hanya berdiam dan memisuk di penjuru bilik melihat keadaan ayahnya. Dia kurang faham dengan apa yang telah terjadi. Sakit! Tolong! Panas! Sakit! Jerit Karman lagi. Perutnya yang bersatu dipukul-pukul. Halijah menghalang perbuatan Karman memukul perutnya sendiri. Sakit! 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 Bang, sabar bang. Mengucap bang, istighfar bang. Istighfar. Haji Saleh terkaku. Dia sendiri tidak tahu apa yang dilakukan. Seumur hidupnya, ini adalah kali pertama dia berdepan dengan penyakit pencabut nyawa seperti itu. Tolong! Sakit! 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 Karman semakin meronta-ronta. Jiran tetangga yang mendengar jeritan Karman mula menjengah melihat keadaan Karman. Ada yang kesian, ada yang mencaci. Merasa itu semua adalah kifarah atas sikap baran, angkuh dan sombong Karman selama ini. Karman selalu juga berbangga dan riak kerana berjaya mengahwini Halijah, anak Haji Saleh, merangkap ketua kampung itu. Karman tidak punya pekerjaan tetap. Mungkin Karman hanya menumpang senang ayah mentuanya. Padan muka, sombong lagi. Cepat-cepatlah kau mati, Karman. Aman kampung ni nanti. Tak baik cakap macam tu. Nanti-nanti tak ada beza kita dengan dia. Orang kampung mula bercerita, mula membuat andaian masing-masing. Karman semakin tenat. Ada yang tersenyum, ada yang beriak sedih, maaf ya. Dingin pukul 3 pagi. Karman menghembuskan nafas terakhir. Perut yang membusung seperti pecah. Ada air dan nanah busuk keluar dari celah kemaluan dan duburnya. Yang ada masing-masing menutup hidung, tidak tertahan bau seperti bangkai buruk itu. Hanya Halijah yang menangis semahu-mahunya kerana ditinggalkan suami. Jah dah bebas. Ingat lagi janji Jah pada abang? Mestilah. Mana pernah Jah lupa. Kerana janji itulah Jah sanggup bunuh Karman. Alhamdulillah. 2 bulan dari sekarang, abang akan hantar pinangan pada ayah. Baiklah, Jah tunggu, ujar Halijah sambil tersenyum memandang wajah kekasihnya. Sekian daripada Laila Malaika. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.